Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi tahirin wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Salam bahagia kepada sidang pendengar yang dihormati sekalian, di hari yang sama, jam yang sama, jam 5 petang seperti biasa. Sebagai minggu yang pertama selepas kita tunai ibadat puasa di bulan Ramadan, maka kita kembali kepada ruangan yang sama dalam Suara Agama di stesen Radio Media Selatan. Maka di petang yang berbahagia ini saya akan bicara satu hadis yang membawa kepada menuju kepada syurga yang dikatakan tariqul jannah, jalan untuk kita menuju ke syurga. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu dia ni gemar tanya Rasulullah tentang amalan-amalan ataupun ibadat, perkara-perkara yang membawa kepada syurga. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim daripada kata Abi Abdullah Jabir radhiyallahu anhu, an Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita iza sallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halala wa harramtul harama walam azid ala zalika syai'an adkhulul jannata qala na'am. Jadi daripada Abi Abdullah, nama dia Jabir bin Abdullah, Pak Abdullah iaitu Jabir radhiyallahu anhuma. Jadi sahabat dua beranak. Kita cek kata sahabat dua beranak iaitu pada kata radhiyallahu anhuma, telah meredha oleh Allah Ta'ala daripada keduanya. Ini khabari dengan mana doai telah redha oleh Allah. Mana kita minta daripada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala meredai terhadap keduanya, iaitu Jabir dan Abdullah, dua beranak. Jadi kata Jabir, dia kata anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa seseorang lelaki itu menanya ia akan Rasulullah. Lelaki itu kena kepada siapa? Iaitu kena kepada An-Nu'man, nama dia An-Nu'man Al-Khuzai, iaitu seorang lelaki yang ikut serta pada peperangan Badar sekali dengan Rasulullah, iaitu Nu'man. Pada kata anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa seorang lelaki iaitu Nu'man menanya ia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kata ia, ara'aita, Hamzah pada kata ara'aita, Hamzah listifham, mana menuntut tanya dengan mana, adakah engkau lihat, dengan mana murad ara'aita di sini dengan mana akhbirni waftini, mana cerita olehmu, petua olehmu akan daku, khabar mana witahu olehmu akan daku. Jadi Nu'man dia kata kepada Rasulullah, beritahu olehmu akan daku, iaitu amalan yang membawa kepada syurga. Iza sallaitul maktuba, apabila telah semaya oleh aku akan semaya fardu. Semaya fardu al-maktubat dengan al-mafrudat, iaitu semaya yang 5 waktu. Apabila aku semaya dah 5 waktu yang diperdu oleh Allah, wasumtu ramadana, dan aku berpuasa bulan Ramadan. Puasa Ramadan pun aku puasa 2 orang. Semaya fardu aku semaya, puasa Ramadan aku puasa. Wa ahlaltul halala, dan menghalal oleh aku
perkara yang halal. Dengan makna aku buat satu perkara yang aku iktikad akan halalnya. Hak Tuhan halal tu, benda hak Tuhan halal aku buat, aku kerja. Kalau makan pun aku makan, dan aku iktikad berpegang kata benda tu halal. Itu dikandaki wa ahlaltul halala, aku buat benda yang halal yang aku iktikad kata halalnya. Jadi halal ni benda yang diizin pada syarak, boleh kita memperbuat. Syarak izin, syarak benar kita buat, itu benda tu orang panggil benda halal. Itu dikarenakan al-halal huwal ma'zun fi fi'lihi syar'an, benda yang diizin, dibenar pada buatnya di sisi syarak, orang panggil halal. Dia syarak tak izin, tak benar buat tu panggil haram pula. Waharamtul harama, dan mengharam oleh aku akan perkara yang haram. Dengan makna menjauhi oleh aku akan benda yang haram. Hak tu apa haram, aku jauh. Mana haram tu tiap-tiap barang yang ditegah oleh syarak, yang syarak tegah, syarak larang benda tu daripada buat atas jalan wajib, maka orang panggil benda tu haram. Jadi kullu ma mana'a syar'u min fi'lihi ala sabilil hatmi, atas jalan wajib, mengharam, menegah oleh syarak atas jalan wajib. Wajib apa? Wajib tinggal, orang panggil benda tu haram. Mana haram tuhu al-harama, mana wa haramtul harama, mengharam oleh aku akan perkara haram. Walam azid ala zalika syai'an, dan aku tak tambah, tak lebih di atas demikian itu akan sesuatu pun. Dengan mana aku semaya fardu, aku puasa Ramadan, aku menghalal hak Tuhan kata halal, aku perharam hak Tuhan kata haram. Dengan mana hak halal aku buat, hak haram aku tinggal, aku tak buat hak lain. Walam azid ala zalika syai'an adkhulul jannata, aku tak lebih, tak tambah atas benda lain. Boleh ke tak benda yang aku buat semacam ni membawa aku ni masuk syurga? Adkhulul jannah, aku dapat masuk syurga. Jadi Nu'man tanya Rasulullah, gemarnya, kehendaknya nuwita tomok lobo sahabat ni tetap ibadat, nak menjauh daripada neraka dan untuk mendapat masuk syurga. Dia tanya Rasulullah, benda lagu tu benda hak fardu yang ia buat, benda haram yang ia tinggal, dan dia buat benda-benda halal, benda-benda haram ia tinggal. Lain pada tu hak sunat, ia kata ia tak buat dah. Hak sunat lagi tu ia tak buat dah. Ia buat sekadar ni. Hak fardu dia buat, hak haram dia tinggal, hak halal dia buat kerja. Aduh, kadang tu dia tak boleh kedak dia masuk syurga. Maka Rasulullah jawab kata, na'am, boleh. Boleh. Maka hadis ini ada sebut Imam Muslim dalam kitab dia Sahih Muslim dalam bab bayanul iman allazi yadkhulu bihil jannah. Itu Imam Muslim ada sebut dalam bab keterangan iman yang dapat memasuki syurga. Ini nak kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya Rasulullah, jadi maklum bagi kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus rahmatan lil alamin. Ya Allah Subhanahu wa taala utuskan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin supaya dapat melepaskan, menukarkan manusia daripada jalan yang sesat
iaitu jalan yang menuju ke neraka. Nak ukar benda tu, Tuhan atas Rasulullah. Sebab itu Tuhan ta'azab satu-satu kaum sehingga dia utusan dia atas Rasulullah. Jadi nak mengukarkan jalan yang sesat, dan supaya ummah menuju ke jalan yang diredai Allah Subhanahu wa taala, iaitu jalan menuju ke syurga. Sebab itu jalan menuju ke syurga itu adalah jalan yang mudah, luas, banyak, yang menentu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menggaris oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Supaya insan, manusia itu mengikuti jalan-jalan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada hadis ini, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ia tanya Rasulullah, iaitu Nu'man. Jadi Nu'man itu ada seorang sahabat Rasulullah yang renu kepada syurga. Manakala dia renu kepada syurga, maka selalu dia bicara jalan ke syurga itu lagu mana. Supaya orang renu kepada orang perempuan, nak buat gana perempuan yang ia renu tu nak boleh, nak dapat ke dia. Begitu, ia renu kepada syurga, selalu dia bicara jalan untuk membawa ke syurga bagaimana. Sebab itu Jabir dia royak tentang daripada kedudukan orang mukmin yang hendak menuju kepada syurga, yang mana syurga itu disedia oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang muttaqin. Maka selalu dia tanya, dia datang pergi jumpa Rasulullah, dia tanya Rasulullah daripada amalan yang membawa kepada syurga. Sebab itu kalau mengikut riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim daripada Abi Ayyub, jadi daripada Abi Ayyub Al-Ansari, dia kata, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi amalin yadkhuluni al-jannah. Seorang sahabat kata terhadap Nabi, dengan mana tanya Nabi, akhbirni, ceritakanlah akan daku, dengan makna royakkanlah kepada aku dengan satu amalan yang membawa aku dapat masuk syurga. Tanya Rasulullah, suruh Rasulullah royak amalan-amalan yang membawa kepada syurga. Kerana kita hidup di atas dunia ni, kita hidup sementara sebagai dagangan lalu jalan untuk kita menuju kepada alam akhirat. Di alam akhirat itulah dapat menentu kita syurga ke neraka. Dua ni, ia tak ada rahat lain. Dua perkara ni, wa amma syurga wa amma neraka. Di sinilah sahabat Rasulullah bersangat terendu kepada syurga, sehingga tanya Rasulullah, sehingga minta Rasulullah royak amalan ke syurga tu gapo dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'budullah la tusyriku bih. Mana ta'budullah la tusyriku bihi syai'a, engkau ibadat
terhadap Allah, jangan engkau syirik dengan Allah akan sesuatu. Ibadat kepada Allah. Jadi sebut kata ibadat isim jamak. Tiap-tiap perkara yang kita buat Tuhan redha, Tuhan wifala, itu ibadat. Ibadat kepada Allah, jangan syirik dengan Allah, itu akan sesuatu. Syirik sembah berhala, itu kufur. Jadi syirik yang Nabi paling takut, syirik tidak menyembah ke berhala. Gapa dia? Buat amalan bukan kerana Allah. Dengan kata lain, buat amalan dengan ada sifat ria. Nawi orang tengok, nawi orang puji dan sebagainya, orang panggil ria. Syirik semacam inilah Nabi kata aku paling takut. Saja kalau buat amalan semacam ni tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, nyanyo kita tanamlah sifat ikhlas kepada Allah. Itu Rasulullah ya, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a, mengibadat kepada Allah. Wa tuqimus salata, dan mentunaikan ataupun mengerjakan ibadat semaya. Ini amalan ke syurga. Wa tu'tiz zakat, dan kamu tunaikan zakat, ke zakat. Wa tasilur rahim, dan kamu hubungkan rahim, silaturahmi, tali persaudaraan di antara kamu. Tidak kelahi, adik-beradik kelahi. Tak ada buku lain, ya kelahi buku harta. Itu kelahi, sifat deki di antara satu sama lain, kelahi, putus rahim. Jadi amalan nak ke syurga, Nabi kata mengibadat kepada Allah, jangan kamu syirik. Ibadat kerana Allah, bukan kerana orang. Kalau baca Quran kerana Allah, kalau sedekah kerana Allah, bukan kerana orang puji kata kita ni orang borah, bukan. Itu ibadat kepada Allah. Semaya sepatu juga, zakat. Tu. Jadi kena ibadat kepada Allah, kena semaya, kena keluar zakat, kena hubung silaturahmi, tali persaudaraan di antara satu sama lain. Dan setengah riwayat yang lain yang ada pada Muslim yang bermaksudnya tunjuk akan daku ya Rasulullah, di atas satu amalan yang aku kerjakan dia, yang membawakan daku masuk syurga dan yang menjauhkan daku daripada api neraka. Suruh Rasulullah raya, gemarnya, renunya kepada syurga dan takutnya kepada api neraka Allah Subhanahu wa taala, kerana panah 70 kepanasan api neraka di alam akhirat, yang mana kita rasa panah di atas dunia satu daripada 70 tadi. Di atas dunia panah api neraka so baru, kalau nak ukur dengan alam akhirat tak pada. Jadi so di atas dunia, sedekah kepanasan 70 tu satu daripada 70 kepanasan api neraka di alam akhirat, yang kita rasa panah di atas dunia satu baru. 69 lagi nak hidup dano. Sebab itulah sahabat minta dengan Rasulullah, Rasulullah tunjuk raya amalan yang membawa ke syurga dan dapat menjauhkan daripada api neraka. Itu kegemaran dan kemahuan sahabat tanya Rasulullah. Dengan itu riwayat yang lain daripada Abi Hurairah juga, dia kata kamu puasa bulan Ramadan, rati lapat watasilur rahimah, jadi waktu tiz zakat watasumu Ramadan.
tu riwayat lain-lain. Jadi satu ketika Nabi royak lagu ni mengikut pertanyaan sahabat. Satu ketika Nabi jawab macam ni. Aning salah satu kegemarannya, rindunya sahabat, gemarnya, maunya sahabat terhadap syurga. Sehingga satu riwayat yang lain daripada Imam Ahmad, dia kata, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Arafat faqultu sintani as'aluka anhuma ma yang jini minan nari wa ma yadkhulunil jannah. Jadi dua perkara yang aku nak tanya akan dikau. Satu, bagi ataupun perkara yang menjauh akan daku daripada api neraka. Dan yang kedua, bagi perkara yang dapat memasuki kendaku ke syurga, yang boleh aku lepas daripada api neraka dan yang boleh aku masuk syurga. Dua perkara ni aku nak tanya. Faqala la'in kuntu awjaztu fil mas'alah. Kalau mu boleh perekah pendek pada jawab pen ni. Kalau boleh jawab dengan pendek, jawab. Aku nak tanya ni. Tu Nabi kata, sahabat Rasulullah tanya dalam masalah jalan untuk kita menuju ke syurga. Bagaimana? Ni kita dah tanya hak lain. Puak-puak kita hidup di atas dunia ni, tak ada nak tanya orang-orang yang mengetahui tetap amalan menuju ke akhirat, nak menjauh daripada neraka dan dapat memasuki syurga. Tak gaduh nak tanya puak kita. Dia tanya tukar fikiran hal lainnya. Hak dunia isu jaga-jaga bertemu. Ada juga orang tanya benda-benda masalah akhirat, tapi tak banyak. Tak banyak, sedikit di kalangan golongan masyarakat kita. Ini nak kata kemahuan kerenuan sahabat. Sebab itu amalan ke syurga ni, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sabda, dia kata, ma min abdin yusalli as-salawat al-khams wa yasumu ramadan wa yakhruju az-zakat wa yajtanibu al-kaba'ir as-sab' illa futihat lahu abwabul jannah yadkhulu min ayyuha sya'a thumma tala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Surah An-Nisa ayat 31. Ini mengikut riwayat Nasa'i dan Ibn Hibban dan Hakim. Jadi Hakim, Ibn Hibban juga Nasa'i ada sebut mata hadis ma min abdin yusalli salawatul khams, tidak ada daripada seorang hamba yang semaya fardu 5 waktu dan puasa Ramadan dan mengeluarkan zakat dan jauh daripada dosa-dosa besar,
mereka dibuka bagi dia itu pintu-pintu syurga yang ia dapat masuk mana-mana pintu yang ia nak. Dia nak masuk pintu mana boleh, pintu mana yang nak masuk boleh belaka. Apabila hamba Allah Subhanahu Wa Taala semaya 5 waktu, puasa Ramadan, keluar zakat, dosa besar, dia dapat menjauhi takhija dosa besar, maka dibuka pintu syurga bagi dia. Manakala sebut kata al-kabair, dosa besar yang 7, ia tinggal dia menjauhi, tak buat, tak khija. Gapo ratik dosa besar? Zina, minum arak, sihir, tuduh orang dengan kata berzina, kata kau orang tuduh orang, bunuh orang dengan sengaja dengan tidak ada kesalahan dosa, dan makan riba, dan lari daripada pertempuran dengan musuh. Itu 7 perkara dosa besar. Manakala 7 perkara dosa besar ni ia tak buat, dia menjauhi, tak khija 7 perkara dosa besar: berzina, minum arak. Sebut kata arak ni termasuk belaka lah, obat gila, air ketang apa, si kunrai, pak kunrai, gila belaka tu panggil arak. Ni nak panggil gapo panggil gila. Manakala benda yang memabuk, syarak kata, agama kata arak. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Tiap-tiap yang mabuk adalah arak, dan tiap-tiap arak adalah haram. Itu dosa besar tu. 7 perkara ni apabila kita menjauhi, boleh kita memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala di alam akhirat, dengan kita semaya, dengan kita puasa, dengan kita keluar zakat, dan jauh dosa besar. Dosa kecil ni payah kita nak menjauhi. Kadang-kadang bangun tidur tubik pada rumah temurah, dosa kecil. Tapi dosa kecil digugur dengan kita semaya, digugur, mana luruh, jatuh, hilang, tu apa dosa kecil dengan kita ambil asmaya dan sebagainya. Sebab itulah apabila kita melakukan kesalahan, selalu disuruh kita ikuti dengan kebaikan yang kita buat. Maka hadis ni Imam Nasai dan Imam Ibn Hibban dan juga Hakim, dia kata tidak ada daripada seorang hamba yang semaya fardu 5 waktu, puasa Ramadan, keluar zakat, tak buat dosa besar, maka bagi dia tu dibuka pintu syurga. Buka pintu syurga. Sebab itu lepas-lepas kita semaya, kita wirid mintalah dengan Tuhan, jauh daripada api neraka, lepas daripada api neraka. Allahumma jirni minan nar, ya Allah, lepaskanlah akan daku daripada api neraka. Tu sebab tu jangan kita sudah semaya wisalai gaduh, kita akak beralih kat punggung kita pergi tak siduk wirid sebagai, jangan gaduh sangat. Wirid dulu, kerana wirid tu kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis banyak suruh kita wirid. Paling-paling tidak wisapa kepada wailah hukum tadah tangan berdoa sebentar. Gilah nak gidai gaduh sangat. Sebab tu kalau kita bicara tentang hadis kursi, masalah sehubungi dengan syurga ni, siapa baca ayat kursi setiap kali lepas maya fardu, yang ia tak ubah kaki dia duduk tahiyat akhir lagu mana, begitulah dia duduk, ia baca ayat kursi tiap-tiap kali lepas maya fardu. Maka kena kata kelebih ayat kursi itu pula, sekiranya boleh masuk syurga dengan tidak kena mati, boleh masuk selalu syurga. Tapi oleh kerana nak masuk syurga ni, ia kena melalui mati, kena lepas mati dulu boleh masuk syurga. Tu ya. Mana tidak ada hal yang dapat memasuki syurga apabila kita baca ayat kursi lepas-lepas semaya 5 waktu tu. Tu hal yang tak ada.
hanya so halangi masuk syurga apa dia? Mati. Kan nak masuk syurga kena mati. Tu so. Nawai kata amal menuju ke syurga ni banyak. Tu. Sebab tu kita kena tahu, kena reti dalam masalah agama, mana amalan menuju ke syurga dan mana amalan yang menarik kita ke neraka. Kena tahu gapo dia syurga, gapo dia neraka, apa dia neraka tu, apa dia syurga itu, apa dia. Kena tahu. Sebab itu kita kena tanam roh keagama. Mana roh keagamaan kita kena tanam kepada anak cucu kita masih kecil lagi. Dia tu reti, dia tu faham, dia tu biasa dengar. Tu kita boleh royak ke dia. Jangan duk royak hak lain saja. Ani Nawawi kata hadis daripada Ibn Hibban dan Hakim juga Nasa'i, ia royak semacam itu. Amalan yang menuju ke syurga ni tak lain tak okey. Wah fardu, hak sunat suku. Syarat royak kata hak fardu ya, baik puasa Ramadan fardu, baik semaya 5 waktu fardu, baik zakat fardu. Lepas tu jangan buat hak dosa besar. Tapi kita nak darjat syurga tu setara mana aja kena tapung tepeh hak lain pula, hak sunat-sunat yang kita duk tinggal mana kena molek pula tu lah. Itu nak sebab darjat dia. Sebab tu syurga ni ia ada beberapa darjat, beberapa tekad tak serupa. Supaya kita hidup di atas dunia ni lah, rumah ia ada macam-macam, molek tak molek, kondo tak kondo, tu hal lain lah. Mana kekayaan yang ada pada kita lah. Begitu juga syurga yang kita dapat duduk tu, itu adalah kekayaan amalan kita, amalan kebaikan kita, darjat mana yang kita dapat. Di situ kita kena isi dengan hak nawafil, dengan mana hak sunat-sunat, hak mandub lagi. Tu kita nak kepada darjat syurga. Ani Nawawi kata tak ada payah sekali. Amalan yang menuju ke syurga tak payah. Hak fardu jangan tinggal. Hak dosa besar kena boleh kita tu tinggal. Ni dak ni kelahi dengan orang, nak cari ilmu sihir selalu, tu nak kena orang, dosa besar tu. Tadi kalau membawa kepada syirik, kelahi. Ni cari Tok Omar, ada Tok Omar lain, Tok Omar tu apa nak sihir, nak kena kepada gurau kita, musuh kita, yang anggap sama saudara Islam tu musuh. Itu jalan belaka tu. Apa nak masuk syurga lagu mana? Mana dosa besar kita tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal. Sihir tu haram. Ajar orang pun haram, belajar pun haram. Kalau orang upah duit kepada kita, kita selaku tukang sihir, kita ambil duit pitih daripada orang buih kita dengan amalan sihir kita, haram juga. Duit pitih yang kita ambil duk makan, tu panggil makan benda-benda haram. Apa? Usaha daripada usaha haram. Pak kita khabar ke tak? Kita reti ke tak? Tu. Sebab tu kita reti, yang awak tak reti. Setengah-setengah orang ni reti tapi awak tak reti. Kata sihir tu dosa besar. Apa? Kerana terlalu tomok kepada dunia, nak kepada dunia, sanggup buat, sanggup hijau dosa-dosa besar sihir. Sedikit sihir ni masuk pada kata salah satu daripada 7 perkara daripada dosa besar. Atau kena ingat, memangnya ilmu ni masih ada, boleh belajar, boleh ajar bagi orang pada, tapi halal haram yang kita ajar, yang kita terima, kita kena hitung, kena kita kira ratik. Ini nak kata amalan yang sahabat Rasulullah tanya Rasulullah jalan ke syurga, maka Rasulullah jawab membuat hak tu fardu, semaya, puasa, zakat, tinggal.
dosa-dosa besar. InsyaAllah akan dapat kita masuk syurga. Sebab tu dalam mata hadis dia kata illa futihat lahu abwabul jannati yadkhulu min haisu min ayyuha sya'a. Atu Rasulullah ya ma min abdin yusalli salawatil khams wa yasumu ramadan wa yukhrij zakata wa yajtanibul kaba'ir as-sab'a illa futihat lahu abwabul jannah yadkhulu min ayyiha sya'a. Ya nak masuk pintu mana masuk, Tuhan buka habis pintu syurga. Beberapa pintu masuklah, mau nak masuk pintu mana. Mereka pintu yang disedia oleh Allah Ta'ala, pintu bagi puak puasa, tu khas bagi dia, orang lain tak boleh masuk. Lain pada pintu yang disedia, dicedek oleh Allah, boleh kita nak masuk pintu-pintu mana. Apabila kita hijau, kita buat hak Tuhan suruh, dan kita tinggal benda-benda yang diharam oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, khususnya hak Tuhan haram tu bersangkut paut dengan dosa besar. Ini jalan kita nak menuju ke syurga. Sebab tu kita kena tahu, kita kena tak payah. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam suratul Hajj, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tak payah kali Tuhan tak jadi di atas kamu pada agama itu min harajin, daripada kepayahan, kesusahan. Dak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tidak beban, tidak tugas. Mereka hak mengkuasa ya, hak boleh buat, hak mampu buat. Ini jalan-jalan untuk kita menuju ke syurga. Sebab itu amalan yang kita nak menuju ke syurga, yang mana Nabi sebut semaya, puasa, zakat. Ini dia kata pentingnya ibadat semaya, ibadat puasa dalam Islam, juga zakat penting dalam Islam. Yang mana puasa baru-baru saja kita lepas, boleh kita dapat ambil pengajaran daripada puasanya. Ini amalan yang kita nak menuju ke syurga. Habis itu, sebab itu kedudukan semayan besarnya dalam Islam, sehingga riwayat Imam Tirmizi dia kata la dina liman la salata lahu, innama mawdi'us salati minad din ka mawdi'ir ra'si minal jasadi. Itu mengikut riwayat Imam Tabarani. Tidak ada agama dengan mana tidak nilai bagi mereka yang tidak semaya baginya. Tidak nilai kata mereka itu beragama sekira dia tu tak semaya. Sebab tu nak beza di antara seorang lelaki dengan kekufuran dia adalah semaya. Itu mengikut riwayat yang lain. Tak nilai. Tuhan tak hitung, tak kira kata orang itu beragama sekira dia tak semaya. Kerana kedudukan semaya daripada agama seperti kedudukan kepala daripada tubuh jasad manusia. Jadi manusia kalau tak ada kepala nak hidup tak? Boleh kepala duk suku sekerat, tubuh jasad lain duk suku, hidup tak? Tak hidup. Matilah orang tu pergi kalau kepala tak ada. Sebab itulah kalau kita bicara dalam masalah semaya, orang tinggal semaya ni berat. Sebab itulah hadis sahabat tanya amalan nak masuk ke syurga, dia kata semaya 5 waktu, puasa Ramadan, keluar zakat, tinggal hak benar haram dosa besar, hak 7 perkara yang disebut tadi tu.
Kalau kita nak ke syurga, rindu gemar kepada syurga, carilah jalan untuk kita menuju ke syurga. Sebab tu kalau kita rindu kepada seorang perempuan, cari jalan nak boleh perempuan tu, nak agama nak boleh ni. Apa kena rindu kepada dia? Sebab tu kita rindu kepada syurga. Cari jalan supaya dapat. Tu Nabi royak jalan. Sebab itu semaya ni mengikut dalam syariat Islam, apabila tu tinggal semaya mengikut Imam Malik dan Imam Syafi'i, gitu. Dia kata lagu mana? Apabila disuruh taubat, disuruh ke taubat, bagi orang tinggal semaya suruh dia taubat, dia tak saya taubat, ada kerah cara dia, dikurung, di penjara, akhir sekali dibunuh kerana buat main-main dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Senda-senda itu besarnya semaya. Lepas tu orang duduk tak semaya tu, hari-hari duduk boleh makan rezeki tu, duduk atas bumi tu, dia khabar ke tak dia duduk makan rezeki hak biar bui ke dia, duduk di atas bumi yang kita jijak sekarang ni, bumi pia buat pia jadi, khabar ke tak, sedar ke tak diri nak pergi kano lagi tu, khabar ke tak orang tak semaya apa tu, tak semaya, tak puasa katik ada juga, semaya tak puasa, apa nak masuk syurga lagi no? Dia lapar, puasa takut lapar. Tak ada orang mati dengan puasa kelih bagus, tak ada pihak mati dengan puasa sahabat, mati dengan muka lain, mati dengan obat gila ada, mati dengan benar-benar mabuk tu ada. Tapi dengan puasa tak ada orang mati dengan sebab puasa bokeh, sihat ada. Nabi royak, ani royak kata amalia ke syurga. Besarnya semaya, besarnya puasa. Sehingga satu hadis dia kata 3 perkara asas pokok bagi agama, 3 perkara, kalimah syahadah, semaya, puasa. Maka halalnya darah bagi mereka yang tinggal ke salah satu daripada 3 perkara ni. Itu halal. Itu Nabi kata sahabat Nabi tanya dalam masalah amalan nak menuju ke syurga dan amalan yang membawa dia terlepas daripada api neraka. Sebab itu kita kena turut hak Nabi royak ni, hak Rasulullah royak, benar-benar seperti yang dicerita dan yang diberitahu oleh Rasulullah. Kita kena buat perkara yang wajib, kita kena tinggal perkara yang haram. Sebab itu pada satu riwayat dia kata memperbuat benda yang wajib dan meninggalkan benda yang haram itu adalah salah satu daripada perkara yang menjagakan kita daripada api neraka. Nak jaga kita, nak lepas kita daripada api neraka, kena buat benda wajib, kena tinggal benda yang diharam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, kita tak lepas, nak lagi tak boleh. Malaikat duk catat, duk tanda, itu keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang maha adil, alaihissallahu biahkamil hakimin. Di alam akhirat Tuhan yang maha adilnya Allah Subhanahu Wa Taala, tak zalim Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita nak lepas kita. Sebab itu kalau kita tidak syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga seorang lelaki dia datang jumpa dengan Rasulullah, dia tanya Rasulullah, dia menyaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, bahawa Nabi Muhammad itu utusan Allah,
dan dia semaya 5 waktu, dia tunai zakat, dia puasa Ramadan, maka dia mati di atas keadaan demikian, bersyahadah, bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad utusan Allah, semaya puasa zakat dia beri, dan pula dia mati dalam keadaan dia tu tidak deraka kepada ibu bapa dia. Boleh dapat dia duduk bersama dengan nabi-nabi dan siddiqin juga syuhada pada hari kiamat. Kalau dia mati dalam keadaan dia bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad utusan Allah, puasa Ramadan juga dia puasa, zakat dia beri, jauh daripada benda-benda dosa besar, dan dia tak deraka kepada ibu bapa dia. Selama mana dia mati keadaan itu, ibu bapa pun dia tak deraka. La tusyrik billah wa bil walidain ihsana. Dengan Allah dia tak syirik, dan dengan dua ibu bapa pun dia buat baik. Insya-Allah dia ni akan dapat memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Selain hak sunat dia tak buat, benda nawafil, benda-benda sunat lain dia tak buat, dia buat benda wajib ya, benda fardu ya, sama ada semaya, sama ada zakat, sama ada puasa, tapi dosa besar dia menjauhi, dan ibu bapa dia buat baik. Mungkin dia insya-Allah dengan rahmat Allah dia dapat memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan untuk kita menuju ke syurga, dan insya-Allah kita akan sambung di pertemuan yang akan datang, di minggu yang akan datang, dalam masalah sehubungan dengan kita, amalan-amalan yang kita untuk menuju ke syurga lagi, insya-Allah kita akan sambung di pertemuan yang akan datang. Maka di petang yang berbahagia ini, sekadar ini dulu dalam pembicaraan saya. Terima kasih di atas perhatian, dan juga mohon maaf di atas segala kekurangan. Aku qauli hadza wastaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.